ada cikgu Cikgu Radia 48, Cikgu Fatin 49, Cikgu Nur Hidayah 50, Cikgu Tan 51. Saya rasa Cikgu Jihan sibuk kot hari ni. Cikgu Atilia 53, Cikgu Siti Aminah 54, Cikgu Nadia Razak 55, Syuris 56, Cikgu Fazila 57, Ahmad Syafiq rasa tak join lagi, Cikgu Haizatul Shima cuti bersalin, Azizul rasa belum ada lagi lah. Okey, ni nombor-nombornya. Okey, nombor-nombor ni cikgu kena ingat. Okey, macam mana kita nak akses ERPH ni? Okey, dia langkah pertama, okey, cikgu kena masuk ke Google Drive cikgu menggunakan D5. Okey, macam mana cikgu nak akses? Okey, cikgu pergi ke Google Chrome cikgu. Okey, mungkin kebanyakannya pandai lah, tapi tugas saya untuk mengajar daripada A to Z. Okey, maaf cikgu banyak mesej tengah masuk ni. Okey, cikgu pergi Google, cikgu boleh type kat situ Google Drive. Okey, kalau cikgu tak nak type pergi Google, cikgu boleh tengok kat sebelah sini. Okey, ada 4 butang-butang ni. Cikgu pergi situ, cikgu cari Drive cikgu. Okey, cikgu boleh cari Drive cikgu, cikgu tekan Drive. Okey. Cikgu boleh access Drive. Okey, yang ini cikgu kena login menggunakan cikgu punya ID dia 5. Okey, macam ni saya memang dah login dah cikgu. Okey, jadi saya boleh access. Yang ini adalah Google Drive yang lain. Okey, cikgu kena login yang menggunakan ini. G9 yang ini, yang ID dia 5. Cikgu login dulu cikgu. Kalau ada cikgu ada masalah, cikgu tolong bagi tahu saya kat sini ya. Untuk login ID. Saya rasa masing-masing ingat lagi ID dengan password kot. Cikgu kena cari Google Drive yang di login menggunakan ID D5 cikgu. Okey, kalau cikgu ada masalah, cikgu tolong PM, tolong bagi tahu saya chat box . Okey, bila cikgu login, cikgu akan jumpa satu button macam ni yang ada. Okey, yang ni saya nak besarkan. Okey, cikgu akan jumpa satu folder. Folder yang ada anak panah ni. Okey, folder yang ada anak panah ikut nombor masing-masing tadi. Tadi tak jumpa tak folder tu? Tak jumpa bagi tahu saya. Okey, cikgu kena cari folder yang ada G dengan kod cikgu tadi tu. Semua jumpa tak cikgu? Saya tak jumpa lah Cik Rajes. Cikgu dah login kepada ni tak? Google Drive cikgu menggunakan ID D5 tak? Dah. Dah. Okey, dalam folder cikgu ada apa cikgu kat situ? Kat paparan cikgu tu. Copy template ERPH. Okey, copy template ERPH tu. Okey, itulah folder cikgu. Oh, bukan G48. Okey, kalau sekarang ni kopi tu ada kat My Drive ke share with me cikgu? Kalau cikgu tengok sebelah kiri cikgu, dia akan tengok okey yang file yang cikgu tengah tengok ni ada kat My Drive ke ataupun dalam My Drive. My Drive. Okay, cikgu cuba tengok share with me, tekan share with me. Oh, okey. Share with me ada G48. Okey, semua cikgu boleh tengok kat share with me. Okey, ada folder dengan nombor masing-masing. Ada tak cikgu yang tak jumpa? Boleh klik G48 tu. Okey, kalau cikgu dah jumpa folder cikgu, cikgu boleh klik G48 tu. Okey, atau folder Google masing-masing.
Okey, dia cikgu akan jumpa. Okey, macam saya tak boleh buka 7 memang dah banyak nak cikgu. Okey, macam saya. Okey, bila saya klik ni, dia akan keluar banyak. Jadi kalau cikgu contohnya saya nak tengok, okay, cikgu yang tak ada sekarang ni adalah cikgu Aizatul Shima lah. Okey, bila cikgu buka folder cikgu, okey, cikgu akan jumpa satu macam ni, copy of template. Ada tak untuk mana-mana cikgu tak ada copy of template ni? Ada. Semua cikgu ada, cikgu Radia ada, cikgu Aminah, cikgu Hidayah, cikgu Nadia, semua jumpa tak? Tak keluar cikgu. Tak keluar apa cikgu? Copy template ERPH ni ada. Cuma tak Okay. boleh nak share with me. Tak, cikgu pergi ke, okay, cikgu pergi tekankan share with me. Okey, sekejap ya, cikgu ada fikiran call sekejap. Okay, share with me. Sekejap Okay. Hello Puan. Ya Puan. Sebenarnya saya belum buka lagi Puan, saya tengah buat PLC ni. Ya Puan. Tapi kenapa bahasa Inggeris? Boleh. Kalau bos kata okey tu. Okey Puan. Terima kasih Puan, tanya Puan. Ni Yati Puan. Yati ni contoh ni bidang bahasa. Ya Puan. Baru mula Puan. Oh ni untuk ada lagi beberapa bidang Puan. Sebelum akhir tahun. Satu bulan satu bidang. Okey. Okey Puan, terima kasih. Okey, maaf cikgu. Okey. Tadi cikgu jumpa tak sekarang ni cikgu Aminah kata ya? Dayah tadi. Oh, Hidayah, cikgu Hidayah jumpa tak? Okay, dah. Copy template ya. Okey, sorry. Banyak sangat mesej masuk, banyak sangat PM ni. Okey. Semua Suresh jumpa tak Suresh? Cik Suresh? Okey. Saya anggap semua cikgu jumpa lah. Okey, yang ini, cikgu akan access. Okey, yang ini kalau cikgu nak memudahkan cikgu, lain kali tak nak pergi ke Google Drive, cikgu boleh buat shortcut. Okey, nak buat shortcut macam ni. Cikgu pergi ke tiga titik ni, yang cikgu boleh jumpa di sebelah kanan cikgu. Okey, lain kali kalau cikgu tak nak pergi ke, selamat datang Cikgu Syafiz Okey, Cikgu Syafiz boleh login Google Drive. Google Drive menggunakan ID Delima dulu. Okey. Kalau cikgu-cikgu dah login menggunakan ID Delima, okey, cikgu kat share with me ni, okey, cikgu pergi ke share with me cikgu Okey, cikgu akan jumpa. Okey, sebab saya tak boleh buat kat sini sebab saya adalah host. Okey, jadi cikgu kena buka untuk masing-masing lah cikgu. Okey, sekejap. Saya dah terbuka. Okey, ERPH. Okey, sebab saya nak tunjukkan macam apa yang ada kat paparan cikgu tu kat sini payah cikgu sebab saya host. Jadi saya kontrol satu sekolah punya. Okey, cikgu kalau sudah login menggunakan ID 5 masing-masing. Okey, cikgu boleh tengok kat share with me di belah sebelah sini ada satu folder menggunakan perkataan G. Setiap cikgu ada nombor dia. Okey, setiap cikgu ada nombor dia. Sekejap kawan. Okey, ini adalah nombor masing-masing lah. Macam Cikgu Safiz akan jumpa satu folder dengan nombor G58. Jumpa tak Cikgu Ahmad Safiz? G58. Suresh, jumpa tak Suresh? Okey, Cikgu Azizul pun dah. Okey, selamat datang Cikgu Azizul Cikgu Azizul tolong login Google Drive menggunakan ID Delima. Okey, lepas ini adalah ID cikgu masing-masing. Okey, dalam Google Drive cikgu nanti, okey, bila cikgu pergi ke share with me, cikgu akan jumpa satu folder. Okey, bukan. Okey. Okey, cikgu akan jumpa satu folder yang menggunakan angka. Okey, contohnya ini adalah folder cikgu Haizatul Shima lah.
Okay, sebab dia tak ada, saya nak gunakan dia sebagai contoh. Okay, dalam folder cikgu akan ada copy of template. Okay, ada tak kat sini mana-mana cikgu yang tak jumpa folder cikgu dan dalam folder tu tak jumpa copy of template ni? Kalau ada, tolong bagi tahu saya sekarang cikgu. Saya boleh buat on the spot. Okay. Saya anggap bila semua senyap, anggap okay, jumpa. Okay, so cikgu boleh klik. Okay, cikgu boleh buka cikgu punya Google Sheet tu. Okay, ini adalah cikgu punya template RPH. Okay, template ni saya ada buat dalam dua bahasa, satu BM, satu BI lah. Okay, yang ni sebenarnya saya sudah edit. Serasa Puan Aswa ada bagi saya template cikgu BM juga. Jadi saya sudah edit dengan cikgu. Okay, yang ni, okay, ada beberapa perkara yang cikgu kena buat. Nama cikgu boleh edit. Okay, sekarang semua folder cikgu tu akan ada nama saya. Sebab ini saya punya lah. Cikgu boleh double click. Okay, cikgu boleh edit nama cikgu lah. Okay, cikgu kena tunggu dia siap. Okay, cikgu boleh edit nama cikgu. Okay, nama cikgu dibenarkan untuk edit. Okay, nama cikgu boleh edit. Okay, perkara lain kat sini. Okay, yang ini kolom 1, kolom 2 ni, cikgu tolong jangan ubah apa-apa. Cikgu kalau cikgu ubah, dia akan corrupted. Dia ada formula. Okay, contohnya cikgu saya nak ubah tarikh macam mana. Tarikh jangan type cikgu. Cikgu klik 2 kali kat tarikh ni. Okay, sekejap dia tengah loading ni sebab banyak benda saya buka. Okay, ni kalau ada bar warna hijau macam ni maksudnya dia tengah loading cikgu. Dia kena tunggu habis loading. Okay, ni. Bila cikgu klik 2 kali dia akan keluar kalender. Okay, ada tak mana-mana cikgu yang tak keluar kalender? Dalam kalender cikgu boleh pilih tarikh. Cikgu hanya boleh pilih tarikh menggunakan kalender. Contoh, saya nak pilih tarikh 31st Mei. Bila saya tukar 31st Mei, okay, automatik yang lain akan berubah. Okay, dia punya day akan berubah. Okay, contoh, dia tak nak, ya cikgu Radia? Dia punya lesson plan ni memang dalam bahasa Inggeris ya? Okay, cikgu kalau scroll bawah dalam bahasa Melayu. Kat bawah ni, ada dalam bahasa Melayu ni. Oh, Jumpa tak cikgu Radia? Ada tak? Okay, nanti saya akan ajar awak sebab cikgu Radia memang ajar BM saja. Yang ini bawah Puan Aswa ada BM BI. Jadi saya masukkan dua-dua template. Saya tahu cikgu mana yang ajar BI, cikgu mana yang ajar BM. Okay, jadi template BM ni sebenarnya Puan Aswa ada bagi saya satu contoh. Saya edit berdasarkan contoh tu lah. Saya rasa semua benda ada kot. Teknik bacaan, sistem bahasa. Okay, saya ada tambah beberapa perkara yang tak ada lah dalam template asal saya. Okay, yang template ni kejap saya nak ajar perkara basic dulu. Okay, tarikh ni cikgu klik kat tarikh 2 kali. Okay, cikgu klik kat tarikh 2 kali. Okay, dia akan keluar tarikh dia. Okay, cikgu pilih tarikh sahaja. Okay, yang lain akan tukar secara automatik. Okay, sekarang ni kenapa 1 Jun ni tak keluar? 1 Jun tak keluar sebab cuti. Kita declare cuti lah. Contohnya cikgu akan mula buat untuk 13 Jun. Kita akan naik sekolah. Okay, 13 Jun. Contoh cikgu tekan 13 Jun. Okay, week akan keluar. Ahad akan keluar secara automatik. PK1 ni sebenarnya cikgu pilih lah, cikgu hantar dengan siapa lah. Contohnya kalau ketua bidang, cikgu pilih ketua bidang sahaja. Okay, itu adalah perkara. Kat sini cikgu boleh edit nama. Tekan 2 kali cikgu boleh edit nama. Convert Ijawi ni cikgu abaikan lah. Okay, sebab saya gunakan template ni daripada Negeri Terengganu. Okay, yang nama-nama sekolah. Okay, nama sekolah ni saya sengaja ada buat salah untuk nama sekolah. Saya tak pasti saya dah betulkan untuk batch ni ke tak. Okay, saya dah betulkan. Cikgu bernasib baik lah. Sebab batch Mathematics Science ni, saya sengaja perkataan seri ni saya salah je. Saya nak cikgu edit. Okay, jadi kat sini cikgu boleh tukar tarikh. Tekan 2 kali, cikgu boleh pilih tarikh. Tarikh saja cikgu boleh pilih cikgu. Tarikh tolong jangan type. Day akan keluar secara automatik. Okay, kat atas ni memang dalam bahasa Inggeris saya set. Okay, untuk BM pun selasa dalam bahasa Inggeris lah. Okay, yang selebihnya masa, okay. Kelas semua cikgu boleh pilih. Okay, saya akan ajar cikgu satu per satu. Okay. Macam mana cikgu nak masukkan kelas cikgu? Okay. Pergi kat UTSM ni, cikgu right click. Okay. Cikgu scroll sampai ke bawah. Cikgu pergi ke data validation. Cikgu boleh cuba. Okay.
Saya ajar lagi sekali macam mana cikgu nak masukkan kelas. Okey, sekarang ni kelas yang ada, 1 UTHM, 1 UTP, 4 UM, 5 AK. Ni kelas saya. Kelas cikgu tak ada kat situ. Pergi right, okey, cikgu pergi kat kelas, right click, tarik ni ke bawah, cikgu pergi ke data validation. Cikgu tekan data validation. Okey. Tengok kriteria. Cikgu pilih list of items. Okey, kalau saya laju sangat, cikgu tolong bagi tahu, saya boleh ulang semula. Okey, saya ulang lagi sekali. Cara untuk tukar. Okey, ada isu laptop. Okey. Okey, tak apa. Yang ni saya tengah rekod. Sekejap lagi saya akan share juga apa yang saya rekod. Okey, contohnya sekarang ni saya nak tukar kelas ni. Okey, cikgu right click, tarik ke sehingga ke bawah, pergi kepada data validation. Cikgu tekan data validation. Okey, pergi kepada kriteria. Kriteria ni merujuk kepada list from a range. Cikgu tekan, cikgu tukar kepada list of items. Bila cikgu pergi kepada list of items, kat sini akan jadi kosong. Okey, contohnya. Okey, cikgu Radia ajar kelas apa cikgu Radia? 5 UPM. Okey, cikgu Radia ajar 5 UPM. Okey, kelas yang kedua? 5 UTM. Okey, kita dah type kat sini 5 UPM. Kita akan pecahkan menggunakan koma. Okey, 5 UPM. Okey, lepas tu contohnya 5 UPHM. Okey, 3 kelas yang cikgu Radia ajar. Okey, cikgu save. Okey, antara kelas ni kena ada tanda koma. Okey, tak perlu space, tanda koma. Cikgu save. Okey, next time cikgu pergi sini, tengok yang keluarnya kelas cikgu Radia. Okey, maksudnya cikgu kena set kelas cikgu dulu. Kat sini. Okey, cikgu. Kalau lain tingkatan pun masukkan je Okey, masukkan je semua kelas. Macam saya ada 4 kelas je, saya masukkan 4 kelas. Okey, kalau cikgu contohnya cikgu bahasa biasanya banyak kelas kan cikgu? Okey, cikgu masukkan je. Okey, contohnya 4 UPM, koma. Okey, kalau contohnya ada 1 UIA. Okey. Cikgu masukkan semua kelas cikgu kat situ. Masukkan semua kelas kat situ, cikgu save. Lepas save, kalau cikgu pergi situ, akan keluar senarai semua kelas yang cikgu mengajar. Cikgu pilih je. Okey, masa ni saya rasa dah ikut masa sekolah kita lah. Okey, masa tak ada masalah. Okey, untuk PDPR, cikgu saya punya kelas kan kita mula pukul 8, right? Okey, untuk PDPR kat sini cikgu tak perlu masukkan waktu PDPR yang cikgu masukkan waktu jadual asal lah. Kalau cikgu nak tukar masa pun boleh. Saya nak ikut peraturan sekolah. Kelas saya mula pukul 8. Cikgu boleh type. Masa cikgu boleh type, tak ada masalah. Okey, ini ruang ni tak ada apa-apa lah. Contohnya kalau cikgu tak nak buat PDPR ke, kalau cikgu cuti ke, MC ke, cikgu tak dapat buat RPH, cikgu type kat sini. Ni macam information box. Cuti bersalin, CRK semua ni boleh tulis kat sini. Okey, subjek ni boleh edit. Macam saya, subjek saya tak banyak lah. Okey, subjek yang saya ajar, beberapa subjek saja. So macam mana nak edit subjek, cikgu pergi, right click. Okey, macam tadi juga, cikgu boleh tukar subjek ya. Cikgu right click, okey, sebenarnya dalam ni ada senarai subjek jugalah. Okey, dia akan loading lama sikit sebab ada lebih kurang 40 subjek. Okey, cikgu pilih subjek cikgu juga. Okey, cikgu boleh cari BM lah. Kalau jumpa, okey, bahasa Melayu ada. Okey, cikgu boleh pilih BM. Okey, form ini. Okey, form ini, form 1 sampai form 5 semuanya sudah ada cikgu. Cikgu pilih saja. Okey, ini untuk cikgu BI. Dengan cikgu BM juga saya ajar sekali ya cikgu. Kita mesti ada, kita rasa semua ada tema dan sebagainya kan. Semua benda ni, cikgu tak perlu type. Cara yang paling mudah, okey, contohnya focus skill. Okey, untuk cikgu BI kita ada 4 focus skill. Cikgu BI saya dah membantu dah. Focus skill sudah ada. Okey, cikgu BM nak masukkan. Okey, untuk cikgu BM, sekarang BM baru first time nak mula. Okey, tema ni. BM ada berapa tema cikgu Radia? Banyak, okey. Kalau cikgu rasa tak nak type, senang je. Cikgu right click. Pergi ke data validation macam tadi. Data validation. Right click pergi data validation.
Saya pergi kepada list of item. Okay, memang akan keluar list of item ekonomi dunia. Sebab saya cikgu ekonomi. Cikgu padam ni semua. Okay. Kan dalam cikgu punya DSKP sudah ada tema kan cikgu? Bahasa Melayu DSKP ada tema sekali kan cikgu? Di SKP tema dia ikut buku teks. Tema buku teks. Dalam DSKP tema tak dimasukkan cikgu? Tak ada. Okay, tema dia okay. Dia ada lisan dengan tutur lisan macam tu je. Okay, dia ada 4 komponen maksudnya betul? Dia sama macam BI. BI, okay. Kalau macam sama, cikgu masukkan kat sini je. Okay, contohnya, okay, lisan, mendengar, reading apa kan membaca? Membaca. Okay, lepas itu menulis. Okay, menulis. Okay, kita dah masukkan 4 tema. Okay, safe. Sekali je cikgu buat. Okay, lain kali cikgu klik, dia akan keluar sebenarnya dia. Okay, cikgu kan biasanya kita, okay, tajuk cikgu boleh type. Semua ni cikgu, okay, saya bagi cikgu 2 option. Cikgu boleh type secara manual. Kalau cikgu tak nak type, cikgu boleh masukkan macam saya, pergi right click. Saya rasa tajuk semua tu dalam DSKP sepatutnya sudah ada lah cikgu. Okay, cikgu masukkan, pergi list of item, cikgu padam saya punya. Cikgu copy paste daripada DSKP. Okey, yang penting antara tajuk, contohnya tajuk pertama. Okey, saya ambil yang senang lah. Okey, tajuk pertama adalah tentang, ya saya kira dia. Ada apa? No, tak ada apa. Okey, tajuk pertama katakan kesihatan diri. Okey, nak pergi tajuk 2, cikgu kena letak koma. Antara tajuk saja ada koma cikgu. Okey, contohnya adalah tajuk kedua. Ni saya buat je lah. Tajuk kedua adalah rukun negara. Okey. Jadi kalau cikgu dah type semua, biasanya cikgu boleh copy paste atas macam ni type. Cikgu boleh copy paste daripada SKP. Cikgu copy paste, lain kali cikgu tak perlu type. Kat sini sudah ada option. Yang ini cikgu boleh buat dalam masa 1 hari. Sebab tu saya buat hari ni. Cikgu kita ada Jumaat Sabtu. Cikgu nak siapkan benda ni. Okey. Semua benda standard kandungan. Macam kalau cikgu tekan BM punya standard kandungan akan keluar ekonomi. Cikgu buat, saya ni copy paste. Cikgu boleh buat untuk bidang bahasa jugalah. Okey, sama juga caranya. Apa saja cikgu nak edit kat sini, cikgu pergi right click. Cikgu pergi data validation. Okey, tengok. Ini semua saya masukkan. Okey, yang ini adalah untuk ekonomi. Nanti cikgu boleh masukkan untuk bahasa Melayu. Dan juga bahasa Inggeris yang ada adalah untuk lower form. Okey, cikgu form 1 untung sikit lah sebab saya dah masukkan. Okey, cikgu apa form kalau dia sama, cikgu boleh guna lah. I'm not sure form 4, form 5 punya ni sekali tak dengan saya ni. Okey, yang ni untuk lower form. Saya rasa form 1, form 2, form 3 lebih kurang sama kot. Dia punya standard learning dengan content standard lah. Okey, cikgu boleh guna saya punya. Okey, learning objective cikgu boleh type. Success criteria cikgu boleh type. Activity PDP. Okey, strategi PNP cikgu saya sudah bagi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Inggeris. Boleh pilih. Okey. Lepas itu yang ini. Okey, yang ini apa kerja yang kita nak bagilah. Okey, tajuk dia adalah kaedah PNP. Kaedah PNP kita boleh tulis adalah dalam 3 bahasa, BM, BI and Jawi. Okey, sama juga bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar kalau tak sesuai cikgu boleh edit. Each and everything cikgu boleh type sendiri. It's not a problem. Okey, cooperative learning strategy dalam bahasa Melayu pun saya sudah bagi. Okey, kat sini ada. Cikgu boleh pilih. Okey, tapi cooperative learning strategy ni biasanya dia memang standard guna bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu saya cari tak jumpa. Jadi saya masukkan bahasa Jawi dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris saja cikgu. Okey, kalau cikgu BM pandai translate, cikgu boleh buat lah cikgu. Sebab saya takut nanti kalau saya translate tak salah pula maksudnya. Okey, pre-lesson, post-lesson, semua cikgu boleh type, tak ada masalah. Yang ini cikgu boleh tambah. Let's say tak cukup kolom. Cikgu nak tambah boleh. Right click kat sini. Cikgu boleh insert above boleh, insert below boleh. It's up to you. Cikgu nak tambahkan mana. Okey, yang ini, nilai murni saya sudah masukkan. Okey, I think saya sudah masukkan. Kemahiran berfikir saya sudah masukkan. Kecerdasan fizikal, kecerdasan pelbagai saya sudah masukkan. Okey, semua ni ada. Assessment saya sudah masukkan cikgu. Okey, ada. Okey, assessment saya sudah masukkan. Dalam BI, BM, saya rasa cikgu kena buat sendiri. Okey, TP saya sudah masukkan untuk cikgu. Okey, pemulihan. Ini adalah untuk pemulihan. Kalau cikgu malas type, boleh pilih daripada sini.
pengayaan pun sama. Kolom pertama untuk pemulihan, kolom kedua lah untuk pengayaan cikgu. Kalau cikgu nak tukar, boleh. Okey, dia ada standard, biasanya saya akan type sendirilah. Okey, serasa setiap bidang, setiap panitia ada cara menulis pemulihan pengayaan dia. Okey, yang umum dia kita kena tulis dalam bentuk angka. Okey, berapa orang mencapai. Contohnya 1 daripada 30 pelajar saya dapat jawab. Okey, pemulihan untuk 29 orang pelajar tu saya buat apa? Pengayaan untuk seorang pelajar ni saya buat apa? Saya akan type kat sini. Okey, something normal. Okey, macam mana cikgu nak edit? Okey, setakat ni boleh faham tak cikgu? Setakat ni okey tak? Sebab saya first time buat ERPH ni dalam bentuk Google Meet. Kalau face to face saya tengok muka cikgu saya dah boleh tahu dah yang mana faham, mana tak faham. Bila buat Google Meet ni, payah sikit saya nak tengok, saya nak tahu cikgu ni faham ke tak faham cikgu. Saya blur-blur lagi Cik Rajes. Nanti kena... Okey. Sekarang ni macam mana cikgu nak padat? Okey, contohnya cikgu Radia sekarang ajar BM saja. Cikgu tak ajar BI kan? Okey, macam mana cikgu nak buat? Okey, simple. Sebenarnya cikgu boleh edit semua benda yang saya bagi. Okey, biasanya cikgu kita bila minta edit, dia akan buat apa? Dia akan padan formula saya sekali. Jadi nasihat saya, kalau cikgu nak edit, contohnya hari Isnin. Okey, hari Isnin cikgu Radia ada 5 kelas BM. Okey, macam mana cikgu nak edit tapas sendiri yang cikgu? Yang ni edit tapas kita buat sekali. Kita duplicate dulu hari Isnin. Ini yang saya ajar ni long cut. Dia sebenarnya ada shortcut juga. Yang saya ajar ni adalah long cut. Okey, cikgu duplicate. Okey, line saya slow sikit cikgu sebab banyak sangat guna data. Okey, cikgu dah duplicate. Okey, yang ini original hari Isnin yang saya bagi. Yang ini adalah copy of Isnin yang cikgu sudah copy sekarang ni. Okey. Bila copy, dia akan jadi kosong sikit macam ni. Okey, ini kebanyakan cikgu akan buat apa? Dia akan ingat sistem dia ada masalah. Okey, dia sebenarnya kenapa kosong ni tengah loading lagi cikgu. Okey, dia bergantung kepada data masing-masing. Saya guna U-Mobile, memang U-Mobile terus sikit lah cikgu. Okey, cikgu Radia nak macam mana nak edit untuk BM? Cikgu tak nak BI. Okey, tak nak BI. Pilih BI. Sekejap hari ni line teramat slow. Okey, kelas jangan padam, pilih daripada tajuk, sehinggalah cikgu pergi ke bawah, pilih sampai reflection tadi. Okey, sampai sini. Right click, cikgu delete. Okey, dah delete, BI sudah hilang. Yang ada BM. Cikgu, permintaan saya, tolong jangan padam kelas. Okey, macam mana Encik Rajesh ada 2 kelas. Okey, kelas ini cikgu select. Okey, contohnya kat sini nampak tak cantik kan? Cikgu select, right click, cikgu tolong hide. Okey, kan kita ada kelas kat sini dan kelas kat sini kan? Kan tadi saya dah padam untuk BI punya kan cikgu? Tolong jangan padam kelas ni cikgu. Kalau cikgu padam ni, formula semua akan lari. Okey? Okey, so pilih sampai sini. Cikgu pergi right click, cikgu hide. Kita sembunyikan dia. Okey, dah cantik dah. So, ini adalah untuk cikgu Radia. Contoh hari Isnin ada 3 kelas BM. Ini adalah untuk kelas pertama. Okey, untuk kelas 2, cikgu senang je. Copy. Sampai sini. Right click, copy. Cikgu paste kat bawah ni. Okey, ini adalah untuk kelas kedua cikgu Radia. Nanti tukar kat sini. Kelas 2. Kalau cikgu Radia ada 5 kelas, kena copy paste 5 kali lah cikgu. Maksudnya cikgu-cikgu kat sini kena sediakan tapak dulu. Tapak ni cikgu kena sediakan dulu. So penyedia tapak maksudnya satu hari ada berapa kelas BM, ada berapa kelas BI. Cikgu kena edit benda tu. Cikgu Rajesh. Ya, Cikgu Ahmad, Cikgu Hafiz, Cikgu Hafiz. Untuk satu hari tu nama sekolah tu hanya satu je. Nama sekolahnya satunya. Cikgu boleh edit adalah daripada fokus skill. Okey, contoh cikgu Syafiq saja BM kan? Ya. Okey, cikgu boleh edit, yang cikgu boleh edit bawah ni je. Okay. Ni daripada tema sampai ke bawah cikgu boleh edit. Untuk kelas yang keluar kita copy daripada kelas sampailah pemulihan. Yes, betul. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama cikgu Okey, itu untuk hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Okey, itu cara cikgu edit. Kalau cikgu tak pandai edit, cikgu boleh PM saya. Sebenarnya kalau apa yang cikgu boleh buat, saya boleh pantau cikgu, saya host. Okey, bila cikgu, okey contohnya, okey lah.
Cikgu Radia buat refleksi untuk hari Isnin tu, Cikgu Radia buat hari Isnin ke atau hari Khamis baru Cikgu Radia type refleksi? Okey, sepatutnya kita kena type refleksi lepas setiap kali habis lesson kan cikgu? Ha. Okey, contohlah, ini contoh macam mana kita memantau. Katakan hari Isnin, okey Cikgu Radia dah habis kelas 5 UM BM. Okey, sepatutnya hari itu cikgu dah buat refleksi lah. Okey. Kita boleh tahu, katakan kita kumpul refleksi tu hari Khamis baru Cikgu Radia type refleksi. Sebenarnya kat sini saya akan dapat notification, Cikgu Radia ni buat RPH dia bila pukul berapa. Semua tu boleh dipantau. Okey, tapi biasanya saya memang tak akan pantau cikgu lain punya cikgu sebab saya sendiri ada bawah saya ada cikgu saya. Saya akan pantau apa yang cikgu saya buat saja. So semua ni, benda ni kita tak boleh tipu lah. Apa yang cikgu buat semua tu. Okey, contohnya kalau cikgu terpadam, cikgu boleh dapatkan semula. Kalau cikgu punya RPS, cikgu tersilap kopi, cikgu nak betulkan semula, cikgu PM saya boleh betulkan untuk cikgu. Selagi benda tu cikgu tak padam daripada Google Drive cikgu. Okey, ini adalah dalam Google Drive. Okey, macam mana nak hantar? Hari Khamis. Semua cikgu akan jumpa button klik untuk hantar. Kalau cikgu pergi ke hari Khamis, akan jumpa, pergi folder hari Khamis. Tengok kat sini ada button klik untuk hantar. Kalau cikgu letak cursor kat situ, akan keluar satu URL, keluar satu alamat. Cikgu klik alamat tu, dia akan pergi kepada Google Form. Okey, ini Google Form dia. Katakanlah cikgu dah habis buat. Okey, ini yang biasa cikgu kita buat. Sebab setiap benda yang cikgu buat akan keluar dalam sistem ini. Ini contoh sekolah kita punya yang selama ni cikgu-cikgu kita yang bawah saya dengan bawah Puan Sajida, bawah Puan Nurliza semua orang tengah buat tu, kita boleh pantau. Tengok. Contohnya bawah saya, macam saya memang kerja cikgu tiap hari. Ni. Bila dia hantar, contohnya minggu 8 bila dia hantar. Saya boleh semak everything. Apa saja yang dibuat oleh cikgu semuanya boleh dipantau kat sini cikgu. Dan ini hanya PK-PK saja akan dapat link ini. Okey, cikgu-cikgu biasa bila cikgu hantar, cikgu tak akan jumpa link ini. Ini untuk kami saja. Okey, so bila cikgu hantar, cikgu kena masukkan kod. Kod tadi contohnya 4, okey, D59, D doesn't matter. Huruf besar, huruf kecil tak ada masalah. Yang penting kena ada D. D59. Okey, cikgu akan hantar RPH. Contoh G59 ni untuk cikgu Aizatul Shima. Okey, dia nak hantar RPH untuk minggu ke-19. Naik sekolah ni minggu 19. Saya type nombor 19. Submit. Bila cikgu submit, dia akan keluar ni. Terima kasih kerjasama. Okey, terima kasih kerjasama anda. Rekod anda telah disimpan. Kebersamaan. Macam mana saya nak tahu cikgu Aizatul Shima dah hantar ke belum? Nanti Puan Aswa akan dapat jadual ni. Kat sini Puan Aswa boleh tengok. Okey, nama cikgu Aizatul Shima nombor 59. Okey, ini cikgu Aizatul Shima. Okey, dia hantar untuk minggu ke-19 tengah loading. Okey, kejap lagi akan keluar tarikh hari ini. Okey, untuk minggu ke-19 cikgu Aizatul Shima hantar bila. Okey, dia tengah loading sekejap. Okey, biasanya kalau guna handphone cepat dan bergantung kepada line lah cikgu. Okey. Sebab saya dengan wife saya dua-dua tengah buat GM, jadi line jadi slow sikit. Okey, dia akan keluar tarikh cikgu Aizatul Shima hantar RPH. Kejap, tengah loading lagi. Okay, dia kata kena tunggu kereta api ni sampai ke landasan di stesen dia. Dah sampai ke stesen, dia akan berjaya. Okay, dia saya punya ni jadi berat sebab saya host. Saya kontrol untuk satu sekolah. Kalau cikgu punya tak ada masalah tu. Okay. Dah keluar tarikh. Cikgu Aizatul Shima sudah hantar RPH minggu ke-19 pada 10 Jun. Nanti Cikgu Aswa nak check macam mana, itu nanti untuk Cikgu Aswa saya akan ajar. Okey. So, itu adalah cara mengantar. Okey, cara mengantar cikgu boleh hantar hari Khamis saja cikgu. Hari lain cikgu tak akan jumpa klik untuk hantar. Hari Khamis saja ada klik untuk hantar. Okey. Okey, yang ini biasa ada satu kekeliruan kan, hari Ahad kita kena hantar. Okey, untuk minggu ke-20 kita kena hantar RPH hari Ahad tu pada minggu ke-19 kan cikgu. Hari Ahad ni, okey, ini contoh saya bagi tahu cikgu. Okey, kejap saya nak padam kopi dulu.
Okey, saya padam kopi ni dulu. Okey, kejap. Okey. Okey, dia sebenarnya okey, line sudah hang sangat ni. Okey, dia sebenarnya cikgu okey, ini adalah untuk okey, saya nak padam dulu banyak sangat. Kesan cikgu Aizah Tushima naik sekolah nanti. Okey, delete. Okey. Okey, cikgu nak delete semua folder boleh. Tolong jangan delete hari Khamis punya. Sebab hari Khamis saya sudah linkkan untuk mengantar. Jadi hari Khamis cikgu jangan padam lah. Okey. Ini okey, contoh cikgu tengok sini. Okey, hari Isnin ni untuk naik sekolah 13. Okey, hari Ahad kita naik kan? Okey, hari Ahad tu cikgu rasa cikgu sudah buat dalam bentuk sepatutnya sebelum ni bidang bahasa hantar dengan puan sekolah bentuk hard copy. Okey, jadi yang itu kita abaikan. Yang ini adalah untuk hari Isnin adalah untuk 14 Jun, 15 Jun, 16 Jun, 18 Jun. Ahad ini adalah Ahad untuk minggu ke-20. Okey, jadi yang ini kita boleh tukar. Minggu ke-20 kan hari Ahad tu kita akan hantar satu minggu lebih awal kan. Jadi kita akan hantar sama juga sistemnya kat sini. Okey, untuk bidang bahasa, cikgu-cikgu akan mula menggunakan mulai hari Isnin 14 Jun. 13 Jun sepatutnya cikgu sudah hantar hard copy dengan Puan Aswa lah. Okey, itu rasionalnya. Okey, so itu cara mengantar. Okey, lagi satu kesilapan yang cikgu biasa buat. Okey, yang ini sangat penting cikgu Okey, satu kesilapan yang biasa cikgu buat, dia akan argue dengan saya, cikgu saya sudah hantar. Bila saya nak semak, saya tak akan jumpa folder. Okey, folder ni cikgu boleh rename. Okey, right click. Macam mana rename dia? Cikgu right click. Okay, kejap everyone tengah loading lagi. Okay, right click. Cikgu boleh rename. Okay, cikgu rename. Okay, ini adalah M19. Yang saya masukkan sekarang ni adalah untuk minggu ke-19. Cikgu rename. Okay, minggu ni cikgu buat apa? Cikgu edit dulu semua RP cikgu ikut waktu masing-masing. Okay, cikgu lengkapkan dulu tapak ni. Okay, tapak ni cikgu lengkapkan, cikgu masukkan setiap hari Isnin cikgu ada 5 kelas. Hari Selasa ada 3 kelas. Hari Rabu ada 5 kelas. Hari Khamis ada 6 kelas. Cikgu edit semua ni. Okay, bila dah siap, cikgu untuk minggu ke-20 nak buat macam mana? Cikgu right click, cikgu tolong buat make a copy. Pergi right click, cikgu tekan make a copy. Okey, ini adalah copy of minggu ke-19 ni cikgu boleh rename. Cikgu boleh rename. Rename jadikan M20. Cikgu semua benda ni cikgu kena buat dalam folder yang ada G itu. Jangan buat kat folder masing-masing Tolong buat dalam folder yang mula dengan perkataan G. G59. Cikgu boleh tengok kat atas ni. G5 maksudnya folder M19, M20 ni ada kat G59. Jangan buat kat tempat lain nanti kesian ke Asma tak boleh simak. Wajib buat dalam folder masing-masing. Tengok kat sini. Ni G59 maksudnya cikgu tengah buat kat tempat yang betul. Kalau tak keluar G59 ataupun G48 maksudnya cikgu tengah buat kat tempat lain. Kalau cikgu terbuat kat tempat lain, cikgu tak perlu risau. Cikgu jumpa saya boleh pindahkan benda tu ke folder cikgu nanti. Okay, semua yang cikgu buat kat sini tak akan hilang. Dia akan simpan sebab ini ada dalam Google Drive kita. Okay, jadi cikgu minggu ni cikgu edit minggu 19. Cikgu edit lah ikut kesesuaian masing-masing. Ada masalah cikgu boleh PM saya. Okay, saya bagi tahu lagi sekali cikgu, bahagian yang 1, 2, 4, 5 ni tolong jangan padam. Kalau cikgu padam, saya kena mulakan daripada A to Z untuk cikgu. Okay, sebab dia adalah formula. Okay, bahagian tarik ni cikgu boleh klik 2 kali, cikgu boleh pilih tarik. Tarik cikgu boleh pilih. Contohnya saya nak pilih 14 Jun. Okay, hari Khamis. Hari Khamis adalah 17 Jun. Okay. Bila saya pilih tarik, hari akan bertukar.
week akan bertukar. Ini cikgu tukarlah, okey. Cikgu contoh hantar ketua bidang. Kelas nak edit apa-apa, cikgu contohnya lepas ni cikgu tak nak type, cikgu nak klik benda tu keluar. Contohnya macam ni, cikgu klik saya nak benda tu nak keluar. Okey, saya ulang lagi sekali, pergi right click, pergi kepada data validation, pergi kepada list of items di bawah kriteria. Di sini cikgu boleh masukkan, cikgu boleh copy paste daripada DSKP. Contohnya kalau kelas boleh type lah. Whatever yang cikgu type, okay, contohnya 5 UTP. 5, okay, cikgu kalau nak memisahkan antara kelas guna koma saja. Okay, contohnya 5 opsi, 5 USM, 1 UIA, okay, 4 technical, 5 science, okay, 1 ultimate. Cikgu save, benda tu sudah ada, lain kali cikgu klik, sudah ada benda tu. Okay, nasihat saya, cikgu nak edit, cikgu edit satu tapan dulu. Satu tapan ni cikgu edit lengkap, lepas tu baru copy paste ke hari-hari lain dan juga pada hari yang sama. Cikgu edit tapak utama saja. Okay, contohnya kalau cikgu BM edit tapak BM. Satu tapan ni cikgu edit habiskan, perlukan dulu, lengkapkan. Bila lengkap tapan ni, cikgu boleh copy paste ke tempat-tempat lain. Jangan, kita work smart cikgu. Hari Isnin, cikgu Radia akan edit untuk tapak BM. Cikgu akan edit everything dan cikgu Radia boleh copy paste untuk hari yang sama dan juga hari-hari lain. Maksudnya, lepas ni cikgu tak perlu edit tapak dah. Jumaat Sabtu ni kerja cikgu edit tapak ni ikut kesesuaian cikgu. Tu je. Benda ni first time of course akan rasa susah jangan. Lepas tu lama-lama cikgu akan rasa ini yang paling senang. Sebab saya dah 10 tahun menggunakan ERPH. Okay, jadi memang senang. Ini yang saya guna ni antara version yang simple sikit. Untuk tahun depan sudah fikir lagi simple. Okay, itu tahun depan nanti kita ajar. Yang untuk tahun ni kita gunakan dulu yang sedia ada. Sebab hari tu Tuan Haji Kuswandi pun dah semak ERPH kita. Dia nak kita teruskan dengan tapak yang sedia ada macam ni. Sebab PPD pernah datang memantau sekolah kita untuk ERPH. Untuk bahasa Tamil macam mana? Okey, bahasa Tamil, Suresh biasanya tulis dalam bahasa Tamil ke Suresh? Ya. Suresh biasanya untuk bahasa Tamil, tulis dalam bahasa Tamil, type dalam bahasa Tamil juga ke? Ya, betul. Okey, yang ini semua boleh tukar dalam bahasa Tamil, Suresh. Oh, okay. Boleh. So ada cikgu yang buat dalam bahasa Jawi. Bahasa Jawi, BM, BI saya pernah buatkan. Sebab negeri Terengganu tak ada bahasa Tamil. Jadi saya terdapat soft copy bahasa Tamil. Suresh boleh edit. Yang ni Suresh tekan. Okey, Suresh bahasa Tamil lah Suresh kejap Bahasa Tamil dalam option mata pelajaran memang tak ada. Sebab negeri tu tak ada bahasa Tamil Suresh. Okey, sebab saya bahasa Tamil Puan Saroja sudah buat. Okay. Bahasa Tamil boleh minta Puan Saroja share nanti. Alright. Okey, kejap bahasa Puan Saroja. Saya tengok Puan Saroja buat dalam bahasa apa. Okey, wait Puan Saroja. Saya boleh akses ke semua cikgu punya. Puan Saroja bawa pengetua. Okey, Puan Saroja. Okey. Kita tengok RP Puan Saroja. Okay, ini cikgu-cikgu tak lain tak boleh buat lah. Saya boleh buat. Okey, Puan Saroja buat dalam bahasa apa? Okey, kita tengok minggu 8. Kalau sebab untuk Puan Saroja saya pernah ajar A to Z dalam bahasa, tapi saya tak tahulah dia buat dalam bahasa apa sebab dia bukan bawah saya. Jadi saya pun tak pernah buka RPH dia. Kejap Abang Suresh, kalau ada dalam bahasa Tamil, ini bahasa Tamil ni. Okey, Suresh. Puan Saroja buat macam ni. Yang ini dia buat dalam bahasa Melayu, dalam ni ditukar kepada bahasa Tamil. Okay. Okey dah. Yang ini jangan tukar Suresh. Yang ini kalau awak tekan 2 kali dia akan keluar formula. Okey, kalau awak tukar formula dia nanti sistem akan corrupted. Oh, okay. Okey, yang dalam ni boleh tukar. Puan Saroja tengok. Kalau Puan Saroja punya, Puan Saroja biasa copy paste lah. Okey, Puan Saroja dah siap bagi link ni. Okey, tengok Puan Saroja saya pernah buatkan. Tekan kat sini dia akan keluar dia punya drop down menu dia lah. Okey, nak buat drop down menu boleh Suresh, senang saja. Okey, contohnya Suresh yang ini nak edit. Kejap Okey. Tengok untuk Puan Saroja. Okey, contoh awak nak edit, awak right click.
Kejap. Okay. Okay, right click, pergi data validation. Okay, right click, pergi data validation. Okay, dia tengah loading lagi. Dia bahasa, sistem ni memang support bahasa Tamil, Suresh. Jadi tak perlu risau. Okay. Okay, ni pergi kepada list of items. Nanti Suresh boleh copy paste daripada DSKP. Okay. 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 Okay, ada apa-apa lagi soalan tak cikgu? Sebab saya pun belum simak result SPM sekolah kita ni. Untuk join kelas macam mana? Dekat kelas? Join kelas. Okay, untuk join kelas. Okay, maksudnya 2-3 kelas tu. Ya, betul. Okay, tapi ajar pada masa yang sama kan Suresh? Ya, betul. Okay, biasanya Suresh buat satu RPH ke RPH yang berbeza? Satu RPS saja. Sini je. Okay, nanti boleh tukar kat sini. Yang ni boleh type 5 sains, 5 UTP, 5 AK, boleh buat kat sini. Cuma tak perlu letak koma je lah kalau untuk kelas join. Okay, kelas join. Kelas join ni tak perlu letak koma. Okay. Okay, sebenarnya kalau macam case macam Suresh ni, kalau ajar banyak kelas sekali, boleh tukar secara manual kat sini. Boleh type secara manual Suresh, tak ada masalah. Oh, okay. Okay. Ada lagi tak apa-apa soalan cikgu? Okay, memang saya faham cikgu akan rasa keliru sikit. Kalau face to face memang saya akan buat 2 jam, saya akan buatkan untuk cikgu. Tapi kalau Google Meet ni, cikgu tahu kekangan dia lah. Okay, jadi saya rasa basic saya sudah ajar. Cikgu cuba buat dulu. Cikgu ada masalah, nanti cikgu boleh PM saya. Bila PM, cikgu tolong bagi tahu kod apa cikgu. Sebab saya nak buka folder menggunakan kod. Saya tak boleh buka menggunakan nama cikgu. Kalau contohnya Suresh tadi, G58 tak Suresh? Nombor? G56. Okay, G56. Nanti PM saya tolong bagi tahu G56, okay, apa masalah awak. Nanti saya boleh selesaikan masalah tu dalam sistem kat sini. Okay, jangan risau cikgu. Memang cikgu akan rasa takut nanti hilang apa benda. Yang penting cikgu tak kacau lah perkara-perkara yang saya beritahu tadi. Okay, perkara-perkara basic atas tu jangan kacau. Yang selebihnya cikgu boleh edit ikut kesesuaian cikgu. Okay, ada apa-apa soalan cikgu? Okay, kalau tak ada soalan, okay, saya ada link untuk kehadiran. Sebab saya akan key in PLC untuk cikgu. Okay, link kehadiran saya akan share di bahagian. Okay, saya dah share link kehadiran. Okay, Google Form. Cikgu-cikgu boleh isi Okay, cikgu boleh. Link kehadiran ni saya takut nanti cikgu ada yang cikgu tak nampak. Saya akan masukkan dalam grup ELT juga. Nanti saya minta Puan Aswa share. Kejap lagi saya share cikgu, banyak sangat masalah nak cari guru. Grup ELT pun banyak sangat message. Okay, ada apa-apa soalan tak cikgu? Cikgu Radia nampak macam blur je Cikgu Radia. Awal-awal memang blur tau Radia, nanti dah lama-lama seminggu 2 okey dah. Okay, sebenarnya cikgu bawa bidang saya, bidang matematik dah terror dah. Boleh ambil PLC dengan mereka juga. Cikgu ada masalah, cikgu jangan malu, cikgu boleh PM saya. Saya akan bimbing cikgu lah. Kak Aswa pun sebenarnya dah terror dah. Ish. Rajesh, akak punya template untuk lesson plan nanti nanti boleh Rajesh boleh tukarkan kan? Sebelum ni akak punya macam simple lah, macam kita punya sama biasa je tu. Okay. Tukarkan kepada BI punya template tu. Boleh Kak, akak punya nombor berapa Kak? G12. G12, okay. Satu lagi, sekejap lagi saya hantar Kak. Alright. Boleh. Okay. Okay, rasa cikgu-cikgu ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan sesi PLC kita. Cikgu-cikgu jangan lupa key in kehadiran kat Google Form yang saya attach. Nanti saya akan isikan dalam SPL KPM cikgu. Okay, ada soalan tak cikgu? PLC kita hari ni macam saya ajar kat kelas 4 UM. Senyap je grup ni. Okay, kalau tak ada, okay, thank you very much Kak Aswa dan semua cikgu sudi meluangkan masa. Nanti apa-apa cikgu boleh PM saya. Okay, terima kasih cikgu. Okay, thank you Rajesh. Welcome Kak. Thank you. Okay, welcome cikgu. Thank you, sir. Okay, welcome Suresh. Rajesh. Okay, thank you. Yes, done, wait. Okay, terima kasih cikgu
டீச்சர் ஃபோன் அடிச்சு எனக்கு வாழ்த்துக்கெல்லாம் போயிருக்கா. எங்க போட்டிருக்கான்னு தெரியலையே. ஐயோ எங்க இருக்கு? G10ல போட்டான். ஆமாவா?